Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita menghadiahkan sekali Al-Fatihah untuk menghubungkan rohani kita dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatihah. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Al-Fadil, Tengku Majlis, Cikgu Syarif, Sahabat Fadilah, Ustaz Qayyum selaku pengerusi penduduk Bandar Utama, khususnya Ustaz Habib selaku pengerusi Surah Ar-Rahman dan seluruh ahli tata kuasa surau, khususnya muslimin dan muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan rasa syukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah memilih kita untuk berada di majlisnya pada malam ini. Moga-moga pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini menjadi asbab kita semua akan berpayung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di bawah payungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan nanti. Pada hari yang tidak ada payungan melainkan hanya payungan arasy Allah Subhanahu wa taala sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku mencipta jin dan juga manusia, melainkan aku hendak jin dan manusia menjadi abdi kepadaku. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta golongan jin sebelum daripada dicipta manusia.
hikmah daripada Allah mencipta dua makhluk ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah Allah hendak kita semua menjadi abdi dan hamba kepadanya. Bila menjadi abdi dan hamba kepadanya, berarti kita kena patuh sepenuh-penuhnya kepada perintahnya dan meninggalkan kesemua yang dilarangnya. Itu ialah tujuan daripada Allah mencipta kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah mencipta kita semua ialah Allah nak suruh kita semua menjadi abdi pada Dia dan beribadah kepada Dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita semua tak akan tahu macam mana nak mengabdi diri. Dan kita semua tak tahu macam mana nak beribadah. Kalaulah tanpa diutuskan seorang Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka pada hari ini, sebagai seorang Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita semua tadi telah pun selesai menunaikan kefarduan sembahyang Isyak. Entah dah berapa ratus ataupun ribu rakaat dah kita sembahyang. Entah berapa ratus bulan ataupun ribu dah kita berpuasa bulan Ramadan sallallahu alaihi Muhammad. Begitulah ibadah-ibadah yang lain yang kita buat. Kita semua tak reti dan tak tahu nak buat ibadat kalau tak diutuskan Rasul pada kita semua. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, segala ibadah inilah yang menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita sukses hidup di atas muka dunia dan berbahagia nanti bila mana kita balik jumpa Tuhan di akhirat nanti. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada saat yang sedang kita duduk ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, setiap orang kita merasa syukur sebab kita semua terpilih menjadi seorang Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita melihat dengan sedih orang-orang yang tak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi Islam seperti kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, perasaan-perasaan ini kalau taklah kerana dilahirkan Rasulullah, kita tak rasa lagi. Kita tak rasa lagi perasaan-perasaan ni. Kalaulah tak dilahirkan Rasulullah dan diutuskan Rasulullah kepada kita semua. Maka selayaknya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW itu diucapkan terima kasih. Dan selayaknya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW itu adalah insan yang kita kenang jasanya. Seperti disebutkan tadi oleh Cikgu Syarif tadi. Nabi ialah insan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang paling wajar kita mengucapkan terima kasih pada baginda Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kerana Nabilah yang paling berjasa sekali kepada kita. Maka muslimin dan muslimat, inilah hikmah dan tujuan daripada kita menyambut hari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya kita nak ingat balik, kita nak kenang balik
semua jasa-jasa yang telah ditinggalkan oleh Nabi kepada kita. Kita umat Islam ni seumpama umat Islam di akhir zaman yang dilahirkan selepas Nabi kita wafat, ialah seumpama seperti anak yatim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang lahir ke dunia tidak sempat untuk melihat wajah ayah yang tercinta. Itulah perumpamaan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti seorang anak yatim yang dibinkan kepada ayah dia. Dan orang pun menceritakan siapa ayah dia. Ayah yang baik, ayah yang bagus, ayah yang hebat. Begitulah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Sebagai seorang umat, seperti seorang anak yang berbinkan kepada ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah seorang umat yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat yang sebelum kita, mereka bernabikan nabi-nabi mereka. Nabi Allah Isa, umatnya bernabikan Nabi Allah Isa. Umat Nabi Allah Musa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka bernabikan Nabi Allah Musa. Kita menabikan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi seorang anak yatim yang tak sempat melihat wajah ayah, yang hanya mendengar kehebatan dan ketinggian serta kemuliaan ayah, merasa bangga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia jadi anak kepada si ayah itu. Dan si anak ini akan bercakap bila mana dia mendewasa, dia akan cerita, ayah saya dulu sekian-sekian orang. Kalau cucu, dia akan cerita pula, tok wan saya hari itu sekian-sekian, begini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau seorang tu ayahnya dulu tu imam, ataupun tok wan dia dulu tu imam, dia akan sebut dulu masjid ni tu imam tok wan saya. Dulu ni Sayyidina Sayyidina Muhammad yang jadi imam ayah saya. Begitulah umat mesti menyebut tentang Rasulullah di mana sahaja, dengan pelbagai bahasa, dengan pelbagai uslub menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu setiap ibu ayah wajib menceritakan tentang Nabi kepada anak-anak. Ibu ayah mesti memperkayakan cerita-cerita Sayyidina Muhammad untuk diceritakan pada anak-anak. Contoh ibu-ibu nak tidur malam. Sementara nak bagi tidur anak, Sayyidina Muhammad, mak kata, abang nak dengar cerita tak? Nak? Mak nak cerita Nabi Muhammad dekat adik. Nak dengar tak? Kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu nak cerita tentang Nabi. Sedangkan 23 tahun Nabi kita hidup penuh dengan cerita tentang dia. Pasal apa penting diceritakan Nabi pada anak-anak? Untuk mereka, untuk ditanamlah jiwa mereka kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila malam ni cerita, malam esok cerita, malam lusa cerita. Bukan semesti cerita sekali tak ulang lagi. Cerita tu berulang-ulang, cerita demi cerita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya anak ni yang tak pernah tengok Nabi terasa cinta kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tujuan menceritakan tentang kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat waktu Allah sekalian, itulah hikmahnya pasal saban tahun kita menyambut sambutan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan menyambut kelahiran Nabi itu kita hadis Bandar Utama ni saja, seluruh tanah air, bahkan seluruh alam dan dunia ni. Siapa saja yang dia rasa dia umat Muhammad akan menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad ialah untuk menyatakan cinta, untuk menyatakan kasih, untuk menunjuk bukti kami ingat dan kenang jasa dan kebaikan engkau pada kami semua. Tuan-tuan, ataupun dalam masa lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib umat menyambut hari kelahiran Rasulullah. Wajib umat menyambut hari kelahiran Rasulullah. Pasal apa? Sebab menyatakan terima kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau orang buat baik kat kita, wajib dan wajib nak kita balas. Wajib kita balas jasa baik orang kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan wajib dan wajar kita mengucapkan terima kasih. Jadi sambutan maulid ialah sambutan yang untuk menyatakan terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan insan yang paling berjasa pada kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Berpandukan pula Nabi sebut man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak berterima kasih ke orang berarti dia tak berterima kasih kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, mungkin ada orang kata, Nabi suruh tak kita menyambut hari kelahirannya? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sendiri mensyukuri dan berterima kasih kepada Allah di atas kelahirannya sebagai Rasul kepada umat ini. Berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi selalu berpuasa pada hari Isnin. Bila Nabi SAW selalu berpuasa pada hari Isnin, sampai para sahabat kata, Rasulullah, hari Isnin tak pernah tak puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kenapa Nabi suka puasa pada hari Isnin? Nabi kata, zalika yaumun wulidtu fihi. Itu ialah hari yang aku dilahirkan di dalamnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jawapan Nabi itu maknanya apa? Nabi bersyukur kepada Allah di atas kelahirannya untuk umatnya. Sebab umat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya selamat di akhirat nanti dengan menelusuri jalan-jalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Kita semua takkan selamat di akhirat esok. Maka kita semua takkan selamat menjalani kehidupan di atas muka dunia ni tanpa ajaran dan pengajaran yang ditinggal oleh Nabi pada kita semua. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau tak diutuskan Nabi, kita tak tahu macam mana kita nak hidup sebagai abdi pada Tuhan. Kalau tak diutuskan Nabi, kita tak tahu macam mana kita nak patuh pada perintah Tuhan. Kalau tak kena diutuskan Nabi, kita tak tahu macam mana nak menjalani jalan masuk syurga dan mengelak diri daripada neraka. Tuan-tuan, inilah insan yang paling berjasa pada kita semua. Maka tuan-tuan, dalam situasi yang sama, kita tak tahu macam mana kasih sayang Nabi pada kita semua. Tara mana Nabi kasih dan sayang pada kita semua, kita tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Bahkan tuan-tuan, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesaat Nabi bangkit, orang yang pertama-tama bangkit daripada kubur, saat dibangkitkan esoklah Nabi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah perintah malaikat Jibril alaihi salam, hai Jibril, hampir cari kubur Muhammad. Hang gerak dia. Kata malaikat Jibril, tak mana aku nak cari waktu aku tak tahu. Bumi dah sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, hampir cari tempat yang di situ ada cahaya. Maka malaikat Jibril alaihissalam, sayyidina Muhammad, bila dia pergi cari, dia tengok satu cahaya keluar daripada satu tempat. Itulah tempat disemadikan jasad Nabi yang mulia. Maka bila digerak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila digerak Rasulullah, Nabi kita jaga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangkit Nabi itu dalam keadaan terkejut, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Jaga-jaga daripada tidur Nabi yang panjang tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sambil-sambil Nabi gabuh-gabuh tanah yang lekat di tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Soalan yang pertama keluar daripada mulut Nabi ialah, umatku macam mana hari ni Jibril? Tuan-tuan, tu soalan yang terpacul pertama keluar daripada mulut Nabi ialah, umatku macam mana hari ni Jibril? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa soalan tu? Soalan pertama keluar pada mulut Nabi. Sebab hari itulah hari pembalasan. Allah sendiri sentiasa peringat kita, Maliki Yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ialah Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Tuan-tuan, tidak ada hari yang paling menggetarkan jiwa dan mengejutkan perasaan hatta seorang Nabi, melainkan hari dibalas manusia. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebab Nabi tahu apa balasan yang bakal dikenakan kepada yang ingkar dan yang tidak mematuhi perintah yang dia perintahkan. Nabi tahu balasannya apa. Maka sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita kenal, tidak ada seseorang yang paling kita kena berterima kasih melainkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka kita harap Nabi SAW dipancarkan pada baginda majlis pada malam ini. Harapan kita, Sayyidina Muhammad, melalui pancaran yang ditunjukkan pada Rasulullah SAW, Nabi melihat satu demi satu wajah umatnya yang berada pada malam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa pun kita, dosa banyak ke, amalan sikit ke, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita harap dengan pandangan Nabi pada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka terselamatlah kita semua daripada terjunam dan terjatuh dalam api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat ni tuan-tuan, satu dia kena buah hati ni. Aku harap aku dapat syafaat Nabi di hati. Tu je. Syafaat ni apa? Pertolongan. Pertolongan. Hatta kalau umat ni dah masuk neraka pun, dengan syafaat Nabi boleh dikeluarkan daripada neraka.
Satu masa, bila mana orang dah masuk syurga, dah masuk syurga. Orang yang masuk neraka dah masuk neraka. Ahli syurga dah masuk syurga, ahli neraka dah masuk neraka. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, merintahkan malaikat datangkan mati. Mati itu dirupakan seekor kambing. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat sembelih mati. Maka mati pun mati. Soalan selama. Ketika itu Allah kata kepada penghuni syurga, wahai penghuni syurga, hiduplah kamu selama-lama dalam syurga. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebab mati dah tak ada lagi. Hiduplah kamu selama-lama di dalam syurga. Ketika itu melompat, berseronok, berbahagia penghuni syurga. Lepas tu Allah kata pula pada penghuni neraka, Sahabat Sayyidina Muhammad, hai penghuni neraka, hiduplah kamu selama-lama di dalam neraka. Mati dah tak ada lah. Hiduplah kamu selama-lama dalam neraka. Tuan-tuan tahu apa reaksi penghuni neraka? Sebaliknya dengan penghuni syurga. Penghuni neraka meraung, menjerit, menangis. Sampai lepas menangis, disebut dalam hadis, mereka menangis teresak-esak. Masalah senang. Tahu tak menangis teresak macam mana? Sampai teresak-esak. Tuan-tuan, masalah senang. Habis dah, mati tak ada dah. Tuan-tuan, ketika itu, tiba-tiba Sayyidina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha terdengar dalam neraka orang sebut, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam neraka. Langsung Sayyidina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mendapatkan ayahandanya Rasulullah. Berlari-lari, bergegas. Jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, soalan Sayyidina Muhammad, Ya Rasulullah, saya dengar dalam neraka orang sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Soalan Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Fatimah, Ya Rasulullah, bagilah syafaat kat mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh memberi syafaat hak masuk neraka, keluar dari neraka. Maka Nabi minta pada Allah, Ya Tuhanku, keluarkanlah umatku daripada neraka. Tahu mana? Sebab ucapan lepas, slogan lepas lah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Maka dikeluarkanlah orang yang kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah daripada neraka. Dengan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa lepas tu masuk neraka? Sudah pasti masa masuk neraka adalah kerana dosa mereka. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita tak termasuk di dalam orang yang masuk neraka seperti itu. Sebab kita nak kita tersenarai dalam senarai yang Tuhan listkan di sisi dia. Kita semua adalah penghuni syurga. Soalan Sayyidina Muhammad. Neraka, tuan-tuan, sesaat pun kita semua tak memasuk dalam neraka. Maknanya kita terlebih dulu mendapat syafaat Nabi sebelum jatuh ke dalam neraka. Allahumma salli ala sayyidina. Itu harapan kita. Kira kita kata kita nak selamat, kita tak tahulah di akhirat esok ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tangan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar ni dia ahadul asyarah al-mubasyirin bil jannah. Satu daripada 10 yang dijamin oleh Rasulullah masuk syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak tahu lagi. Sayyidina Umar tu Nabi dah bagi tahu dah hang akan masuk syurga.
Seperti Talha ibnu Ubaidillah. Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala dalam perang Uhud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana hancur tentera Islam, hancur ketombokan tentera Islam, soalan Sayyidina Muhammad. Kafir Quraisy ni kira duk tala anak panah untuk membunuh Rasulullah. Soalan Sayyidina Muhammad. Setiap orang untuk menghalalkan panahnya memanah Rasulullah untuk membunuh Rasulullah. Talha ibnu Ubaidillah soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia backup Rasulullah. Dia peluk Nabi. Jangan sampai anak-anak panah itu kena Rasulullah. Biar kena dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila panah tu, dia backup Rasulullah. Dia peluk Rasulullah. Soalan Sayyidina Muhammad. Tak kena Nabi. Tapi anak-anak panah tu semua kena dia. Sampai bercacak-cacak anak-anak panah di belakang dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sehingga berakhir nyawanya. Melorot, gugur di kaki Rasulullah. Apa Nabi kata? Wajib Talha. Wajib Talha masuk syurga. Maknanya, mereka dapat jaminan langsung daripada Rasulullah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu malam lepas subuh, satu masa selepas subuh, Nabi selalunya lepas subuh, Nabi tanya, semalam siapa mimpi? Aku nak takwil. Maka setiap yang mimpi akan nyatakan mimpi ni. Rasulullah semalam saya mimpi hak ni. Begini. Nabi pun kata, takwil mimpi dia begini. Nanti orang lain pula, Rasulullah saya mimpi Rasulullah. Hang mimpi apa? Orang tu pun cerita mimpi dia. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kata, takwil mimpi dia begini. Satu hari, tu pagi, Nabi tanya, siapa mimpi semalam? Seorang pun tak angkat tangan, berarti semalam tak ada satu orang pun mimpi. Nabi kata, semalam aku mimpi. Bila para sahabat kata, saya mimpi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, taklah sehebat Nabi kata, semalam aku mimpi. Betul ya? Bila Nabi kata, semalam aku mimpi, setiap mata memandang Rasulullah. Apa Nabi mimpi? Nabi kata, semalam aku mimpi ke syurga. Allahu Akbar. Bayangkan kalau kita hidup di zaman Nabi. Semalam aku mimpi ke syurga, kata Rasulullah. Mimpi Nabi ini betul. Berarti Nabi pergi syurga sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, aku tengok satu malaikat yang sangat cantik. Sampai aku teringin nak tahu siapalah yang punya malaikat ini. Nabi pun menghampiri malaikat itu. Soalan saya, Muhammad tengok. Tertulis Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Rupa-rupanya syurga, rupa-rupanya malaikat Sayyidina Umar Al-Khattab. Langsung Nabi masuk. Masuk tak ada 2-3 langkah, Nabi tak jadi masuk. Nabi kata, aku tak jadi masuk. Sebab Nabi kata, aku teringat ghairata Umar. Aku teringat cemburu Umar. Salah Sayyidina Muhammad. Maknanya, aku takut Umar cemburu kat aku. Sebab aku tengok dalam mahligai dia. Tapi dulu sebelum dia tengok, kan syurga ni kejutan. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi, tak jadi kejutan lah kalau telah diceritakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku teringat cemburu Umar. Ataupun, kalau Nabi lebih dulu melihat bidadarinya sebelum Umar melihat. Nabi kata, aku teringat cemburu Umar, aku tak jadi masuk, aku langkah keluar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu Sayyidina Umar kata, afa'alaika ugharu ya Rasulullah. Apakah pada engkau aku nak cemburu Rasulullah? Dia menangis.
Tuan-tuan, makna apa? Maknanya Umar akan masuk syurga sebab Nabi dah cerita syurga dia. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah kita ni tak tahu lagi syurga ataupun mana. Tak satu yang harapan kita. Kita yang masih belum dijamin syurga ataupun apa ni. Satu ialah hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harap-haraplah dapat syafaat Rasulullah. Hati kita. Setinggi mana pun dosa kita, hatta dosa kita sampai menyentuh langit pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap umat layak untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan subhanallah, lebih-lebih lagi. Nabi minta umatnya lebih daripada umat-umat yang lain masuk syurga. Kita harap kita termasuk dalam hak Nabi minta tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi pernah minta, ya Allah Tuhanku, jadikanlah 1/3 penghuni syurga umatku. Nabi minta 1/3 penghuni syurga umatku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tahu tak Allah terima. Bila Allah terima, Nabi jadi halabah. Tuhan terima. Nabi minta, ya Allah Tuhanku, jadikanlah separuh penghuni syurga umatku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi tak sangka. Tuhan terima juga. Tuhan terima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Tuhan terima, Nabi jadi lagi halabah. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah 2/3 penghuni syurga umatku. Tuhan terima. Tuan-tuan, takkan tak termasuk kok kita semua hadir pada malam ini. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, angkat harapan. Ya Allah, masukkanlah kami dalam doa Nabi itu. Maknanya, kita harap Allah terima ibadat kita malam ini. Kita mengucapkan terima kasih dan syukur, mengenang jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seronok dengan hari Nabi lahirkan sebab Nabilah yang akan menyelamatkan kita semua daripada neraka. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tara Abu Lahab, seronok Nabi dilahirkan pun diringankan oleh Allah, sisaan Allah terhadap dia. Abu Lahab ni ialah orang yang paling ringan sisaan dia. Sisaan Allah kat dia, dia pakai kasut yang dibuat daripada api neraka. Sisaan dia hanya pakai kasut yang dibuat daripada api neraka, menggelegak otak. Soalan itu paling ringan. Pasal apa? Sebab dia seronok Nabi dilahirkan. Dengar Nabi dilahirkan, langsung bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengelilingi Kaabah dan membebaskan seorang hamba dia. Dengan sebab seronok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi dilahirkan mendapat sisaan yang paling ringan. Macam mana kita seronok lebih pada sana, lebih pada Abu Lahab lagi. Kita harap kita semua mendapat keselamatan di akhirat esok, soalan Sayyidina Muhammad, dengan sebab sambutan Maulid yang kita sambut pada malam ini di peringkat bandar utama, insya-Allah. Dan sebelum kita melanjutkan ucapan khususnya, ini kita minta anak-anak untuk melakukan sikit puji-pujian qasidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. حب النبي على الإنسان مفترض،
وحب أصحابه نور ببرهان. من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان، ولا أبا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفة العثمان بن عفان، ولا عليا أبا السبطين نعم الفتى، أوصى به الله في سر وإعلان. فهم صاحبة خير الخلق قصاه رب العباد بجنات ورضوان. فمن أحبه قد نال منزلة عند الإله وجزاه بإحسان. محمد بشر لا كالبشر، محمد بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر، بل هو كالياقوت بين الحجر. محمد بشر لا كالبشر، محمد بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر، بل هو كالياقوت بين الحجر. محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير ما يمشي على قدمه، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكريم. محمد بشر لا كالبشر، محمد بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر، بل هو كالياقوت بين الحجر. محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد بشر لا كالبشر، محمد بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر، بل هو كالياقوت بين الحجر.
محمد بشر لا كالبشر محمد محمد بشر لا كالبشر بل هو كال يقضي بين الحجر بل هو كال يقضي بين الحجر محمد خير خلق الله مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق نبين به محمد مجملا حقا على محمد بشر لا كالبشر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد كاشف الغمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاره الرحمن بالنعم محمد صفوة البر وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لا يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو غمام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد 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 cahaya Nabi sinar gemilang kerinduanku kuat menggoncang tidak akan pernah cintaku hilang padamu Nabi penerang alam cintakan Nabi wahai saudara sepenuh hati di dalam jiwa sinar cahaya dari yang esa untuk kita umat manusia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina sifatnya Nabi indah mulia memohon taubat pada umatnya kepada Allah Maha Kuasa salawat salam pada baginda memuji Nabi tenangkan hati limpahan rahmat kasih ilahi berpancar indah di sanubari cahaya Nabi indah berseri Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad buatmu taman akan dan taulat jangan siakan anugerah Tuhan kepada kita umat pilihan kekasih Allah Nabi junjungan salawat salam kami panjatkan buatmu Rasul
utusan Tuhan, wahai Allah, kami mohonkan, izinkan kami disyafaatkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. Assalamualaikum. Muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, untuk kesekian kalinya saya mengajak tuan-tuan muslimin dan muslimat untuk Allah sekalian untuk kita meningkatkan di diri kita praktikal sunnah yang telah pun ditinggalkan oleh Rasulullah SAW pada kita semua. Yang pertamanya saya nak mengajak kita semua untuk, khususnya kepada muslimin yang hadir pada malam ini, untuk amalan yang kita buat secara istiqamah setiap hari Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, kita tak meninggalkan sembahyang subuh berjamaah dengan imam membaca surah As-Sajdah dan surah Hal Ata 'alal Insan. Kita sembahyang subuh, pastikan pada hari Jumaat kita sembahyang subuh berjamaah muslimin dan muslimat, dengan kita pastikan imam baca surah As-Sajdah dan juga Hal Ata 'alal Insan, sampai ke peringkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amalan itu menjadi amalan yang dominan dalam diri kita. Maksudnya kalau kita hadir sembahyang subuh pada hari Jumaat ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba imam tak baca surah tu, kita rasa ralat. Allah sayangnya, pasal imam tak baca surah Sajdah, pasal Pak Imam tak baca Hal Ata 'alal Insan. Tu yang Nabi tak tinggalkan, jadi kita amalkan. Tu yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pastikan setiap muslimin yang ada dalam majlis kita pada malam ini hadirlah sembahyang Jumaat lebih awal daripada yang biasa-biasa orang hadir. Sebab zaman Nabi kita SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sebut dalam hadisnya, sesiapa yang hadir sembahyang Jumaat awal, dia akan mendapat pahala seekor unta. Siapa lewat sikit daripada tu akan dapat pahala seekor lembu. Lewat lagi dia akan dapat pahala seekor kambing. Lewat lagi dia dapat pahala seekor ayam. Lagi lewat dapat telur ayam. Sahadat Sayyidina Muhammad. Telur ayam apa dia? 2 kupang dah. Unta berapa Cikgu Syamsul? 7,000 dah. Unta 7,000. Lembu 6,000. Kambing 1,000 kot. Ayam RM15. Telur ayam 2 kupang. Jadi Nabi suruh pergi masjid awal hari Jumaat. Sahadat Sayyidina Muhammad.
Pastikan untuk sambutan Maulid pada kali ini semua warga Bandar Utama pergi masjid awal. Salah Sayyidina Muhammad. Jangan pergi masjid dapat tolong ayam. Kalau dapat tolong ayam 2 kupang kali 4 kali pi 8 kupang. Tak padan. No? Kalau ayam RM12, 12 kali 4 buat je kau. 30 12 kali 4 apa? Ha? 48 ringgit. 48 ringgit sebulan. Kalau kambing berapa? 4,000. Boleh tahan juga. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau lembu 6 kali 4 24,000. Kalau lembu 24,000. Kalau unta 7 kali 4 28,000. Jadi takkan nak ambil 8 kupang. Tak padan. No? Jangan jadi lagi teruk. Imam duduk atas mimbar baru sampai. Hak tu tak dapat apa langsung. Soalan senang. Main Jumaat sah tapi pahala tak ada. Jadi maknanya kalau hak tu Nabi suka, kalau kita kata kita kasih kepada Rasulullah, takkan kita meninggalkan yang disuka oleh Rasulullah. Ini kita kena ejah balik ni. Sebab kita telah pun diuji dengan 2 tahun PKP. Salah Sayyidina Muhammad menyebabkan orang mula enggan dengan masjid. Hari ini kena semarak balik bagi orang dekat lagi dengan masjid. Balik kembali kepada masjid. Jadi mulakan dengan pergerakan awal ke masjid. Bolehkah insya-Allah? Insya-Allah. Okey. Kemudian saya nak tingkat sikit. Hal ni mudah. Hari Jumaat jangan pakai baju warna pergi maya Jumaat. Hari Jumaat semua pakai putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Nabi paling suka umatnya pakai putih. Lebih-lebih lagi hari Jumaat. Nabi tak pakai warna lain. Malaikat Nabi pakai hanya baju warna putih saja. Jadi insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi bergerak daripada Maulid kali ini kita menambahkan amalan sunnah dalam diri kita. Tahun depan sallallahu alaihi wasallam Muhammad kita sambut lagi Maulid Rasul, tambah lagi. Hak tahun ni, hak dulu saya tak berat kat tuan-tuan untuk jadi amalan. Insya-Allah. Tahun depan kalau umur panjang tambah lagi. Tahun depan lagi sekali kalau umur panjang tambah lagi. Sampai melekat di kita ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan mudah-mudahan balik kita pada malam ini mendapat rahmat dan kita balik kita menggandakan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak titipkan tuan-tuan untuk amalan. Amalan ni, amalan selawat ni pendek, sirahnya sangat pendek. Tetapi kesan daripada selawat ni sangat besar. Iaitu selawat Jibril. Dipanggil selawat Jibril ataupun selawat Khidir alaihissalam. Sirahnya sallallahu ala sayyidina Muhammad. Cuba tuan-tuan kata tengok. Sehari 1000 kali. Kalau dah biasa 20 minit dah selesai. Tuan-tuan kita kena banyakkan selawat sampai selawat itu dia keluar daripada mulut kita tanpa kita jangka. Salah Sayyidina Muhammad. Ketika itu semua urusan dalam hidup kita akan jadi mudah. Semua urusan dalam hidup kita akan jadi mudah. Rezeki kita akan bertambah. Mana-mana orang yang berselawat pada Rasulullah sehari 1000 kali, Salah Sayyidina Muhammad, Allah tunaikan buatnya 1000 hajat. Dunia dan akhirat. Sebab itu orang yang pasal apa? Sebab orang yang banyak selawat paling hampir dengan Nabi di akhirat esok. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau di akhirat pun dekat dengan Nabi, bayangkan bagaimana hatinya dengan Nabi sebelum menjelang hari akhirat. Jadi insya-Allah
Jadi tinggalkan tuan-tuan amanah tu insya-Allah untuk sama-sama kita buat. Dan selawat 1000 kali ni jangan tuan amal 1000 kali lepas tu tuan-tuan kata tak jadi pun. Soalan saya nama dia tak jadi lagi, dia kena 40 hari. 40 hari istiqamah baru tuan akan dapat hidup sukses, rezeki murah, urusan senang. Sampailah kita akan rasa kita tak boleh tinggal selawat dah. Seperti mana kita tak boleh tinggal sarapan pagi, seperti tak boleh tinggal makan tengah hari, seperti tak boleh tinggal makan malam. Ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, hati kita dekat dengan Rasulullah dan pasti kita akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya dengan sebab kita selalu mengkhidmati kekasihnya insya-Allah. Saya ingat sekat itu dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah merahmati kita semua dan menjalankan hidup kita semua di atas batas-batas yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fili ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya.